Okey, yang baru masuk ataupun yang berada bersama-sama cikgu sekarang, cikgu ucapkan selamat pagi dan selamat sejahtera. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tadi kita dah bersenam, badan pun mesti dah segar, betul? Ke ada yang mengantuk? Cikgu dah berpeluh-peluh, baju cikgu dah basah. Okey. Saya tak ada. Tak ada. Oh, yo. Kamu tak ada peluh hebat. Cikgu buat tadi peluh. Saya pun tak ada peluh. Tak ada peluh. Oi, kamu tak cukup lagi tu. Kena tambah lagi. Pumping kena buat sampai 1 minit sekurang-kurangnya. Sit up tadi kena buat lebih sikit 1 minit. Sebab apa tahu kamu tak perlu? Sebab kamu masih kanak-kanak. Jadi otot kamu banyak tenaga, badan kamu banyak tenaga. Jadi banyak tenaga. Jadi kamu buat sikit kamu tak ada rasa penat . Kalau orang yang dah tua, dia buat sikit dia rasa penat. Macam cikgu lah, cikgu dah tua dah. Okey. Buat sikit pun sudah rasa penat. Okey, baik. Kita tengok hari ni bahasa Melayu 6 Julai hari Selasa. Tengok tu. 6 Julai hari Selasa. Okey. Hari ni kita nak tengok masih unit 9 berhemah di jalan raya. Tajuk hari ni ialah model jalan raya. Model jalan raya. Hari ni kita nak belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi kita tengok standard pembelajaran kita 1.1.4. Mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan bercapah. Okey, soalan bercapah. Ingat lagi tak soalan bercapah? Tak. Tak ingat, dah lupa dah. Ingat lagi soalan bertumpu? Tak. Tak juga. Tak. Kita dah belajar dah tu. Soalan bertumpu, soalan bercapah. Kita dah belajar. Tapi kamu dah lupa. Tak tengok buku tata bahasa. Soalan pendek Ha? Soalan bertumpu tu soalan pendek-pendek Ya, soalan yang memerlukan jawapan yang pendek . Contoh cikgu tanya, hari ini hari apa? Nama kamu siapa? Itu soalan bertumpu. Kalau soalan bercapah? Lawan dia. Lawan kepada bertumpu. Kalau bertumpu jawapan pendek. Kalau bercapah? Soalan panjang. Jawapan dia panjang sikit. Jawapan dia panjang sikit lah. Okey? Boleh. Jadi hari ni apa objektif dia? Objektif dia ialah murid dapat memberikan respon terhadap soalan bercapah. Okey, kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, ingat objektif kita hari ni ialah murid dapat memberikan respon terhadap soalan bercapah. Okey, kemahiran mendengar dan bertutur. Kriteria kejayaan yang pertama, murid dapat membaca teks dialog. Yang kedua, murid dapat memberikan respon terhadap soalan bercapah. Okey, kita tengok dulu gambar ni. Okey, kita tengok gambar ni dan kita tengok soalan dia. Dia tanya apa? Pada pendapat kamu, kereta manakah yang perlu diberi keutamaan bergerak dahulu? Faham tak soalan ni? Tak faham? Faham atau tak faham? Faham tak soalan ni? Okey, cikgu tanya. Kalau kamu tengok gambar ni. Okey, nampak tak gambar ni? Nampak. Nampak kan? Gambar ni ada 3 buah kereta. Betul tak? Okey. Ada 3 buah kereta. Dan 3 buah kereta ni dekat satu simpang atau junction. Boleh faham? Ini simpang jalan raya. Dia simpang 4. Ni simpang 4. 1, 2, 3, 4. Sebab tu orang panggil simpang 4. Boleh faham? 4 junction. Boleh? Ada 4 simpang. Dan ada kereta A, kereta B dan kereta C. Jadi soalan cikgu, kereta mana yang kita kena bagi dia bergerak dahulu? Kereta yang mana satu yang kena bergerak dahulu? B. B dulu. B. B dulu. Ha. Berapa ramai kata B dulu? Angkat tangan.
Oh, cikgu nampak Aina. Yong Zekai. Jason Wee. Okey, 3 orang kata kereta B kena gerak dulu. Siapa kata kereta A kena gerak dulu? Ha, siapa kata kereta A? Oh, Jason. Jason Lim. Dia kata A. EB kata A. Okey, siapa kata kereta C kena gerak dulu? Siapa kata kereta C yang kena gerak dulu? Tak ada. Tak ada. Jadi yang betul dia A. Kereta, Ya. cikgu. Ya. Kereta A pergi dulu. Kereta A, kereta A pergi dulu. Okey. Kereta C pergi ke second. Yang kedua. Okey, yang ketiga B ya. Kereta B. Yang ketiga. Ah. Okey, itu jawapan daripada Yuhak. Okey, kita tengok. Kita tengok yang betul dia yang mana? Pada pendapat saya, kereta A perlu diberi keutamaan bergerak dahulu. Diikuti kereta C dan seterusnya kereta B. Betul lah Yuhang cakap tu. Yuhang cakap tu betul. Dia kena bagi kereta A dulu. Sebab kereta A dia berada di jalan yang lurus. Dia tak ada stop. Tahu apa maksud stop? Tak ada garisan untuk berhenti. Kalau yang B dengan C, dia ada garisan untuk berhenti. Nampak ni? Garisan yang tidak putus ni. Straight line ni. Garisan yang tak ada putus. Nampak tak? Ini bermaksud kena berhenti. Kereta A dia tak ada garisan yang suruh dia berhenti pun. Jadi dia kena terus. Jadi dia nombor 1. Kenapa C yang kena gerak dulu, bukan B? Sebab C dia terus. Faham tak apa maksud terus? Dia cuma berhenti dan untuk terus. Kalau B dia berhenti dan dia kena belok. Dia kena corner, ambil corner ni, belok ni. Tahu belok? Turn around. Okay, dia nak kena turn left lah. Bukan, turn right. Dia nak kena belok ke kanan. Jadi dia mestilah yang terakhir. Tak boleh yang kedua. Ataupun tak boleh yang pertama. Jadi ini peraturan jalan raya yang kamu kena tahu. Okay, sebab nanti kamu pun akan jadi dewasa, betul tak? Kamu pun akan memandu kereta, akan menunggang motosikal. Jadi kamu kena tahu peraturan dia. Siapa kena gerak dulu? Kalau jumpa dekat simpang yang tak ada traffic light. Tahu apa maksud tak ada traffic light? Tak ada lampu isyarat. Okay, kalau tak ada lampu isyarat, kena guna peraturan ini. Ini peraturan jalan raya yang kamu mesti ketahui. Okay, boleh faham? Ini contoh soalan bercapah pada pendapat kamu. Sebab nanti ada juga orang yang jawab macam ni. Ada juga orang yang jawab macam ni. Pada pendapat saya, kereta A perlu diberi keutamaan dahulu. Bergerak dahulu. Diikuti kereta B. Dan seterusnya kereta C. Jadi dua-dua ni jawapan yang berbeza. Yang ni dia kata kereta A gerak dulu, betul. Yang ni pun sama, kereta A gerak dulu. Tapi yang kedua dia, yang ni kata kereta C, yang ni kata kereta B. Dan yang ni kata yang ketiga kereta B, yang ni yang kata yang ketiga ialah kereta C. Jadi dua-dua jawapan ni tak sama. Sebab apa? Sebab dua-dua ni ikut pendapat masing-masing. Macam tadi lah. Ada kata kereta A gerak dulu. Ada kata kereta B gerak dulu. Jadi jawapan kita tak sama. Sebab apa? Ini soalan bercapah. Dia ikut orang fikir. Faham apa maksud ikut orang fikir? Setiap orang tak sama. Tapi kalau ikut peraturan, yang paling tepat ialah yang pertama ni lah. Dia mesti kereta C yang kedua dan B yang ketiga. Ini kalau ikut yang betul dia. Tapi kalau ikut pendapat orang, macam-macam pendapat. Macam contoh, cikgu bagi satu contoh. Botol air. Boleh nampak botol air, cikgu? Boleh nampak tak? Boleh nampak botol air, cikgu? Okey. Ada orang,
dia suka botol air warna merah. Boleh faham? Ada orang dia suka botol air warna biru. Betul? Jadi itu ikut pendapat orang masing-masing. Ada jawapan yang betul tak? Yang mana yang lagi baik? Merah atau biru? Tak ada. Tak ada. Kalau macam tu, tak boleh kata merah lagi baik, biru lagi baik. Tak boleh. Sebab itu ikut suka hati orang. Faham tak? Ada orang suka warna merah, ada orang suka warna biru. Tapi kalau peraturan jalan raya, boleh tak ikut suka hati? Boleh tak ikut suka hati kalau peraturan jalan raya? Tak boleh. Tak boleh. Kalau ikut suka hati jadi apa? Home. Kemalangan jalan. Aish. Jago. Ya. Itulah. Apa? Dia grup ada masalah sikit, saya guna dia Junyi punya Tak apa. Okey, tak apa. Tadi masuk PJ boleh, sekarang masuk BM tak boleh, saya guna Junyi punya. Okey, tak apa. Yang penting dia ada dalam kelas. Okey. Okay. Okey, sorry cikgu sesedu. Apa tadi kamu cakap? Taka. Aduh. Bila cakap susah. Okey, baik. Kita tengok. Kita ingatkan semula balik. Apa objektif kita hari ni tadi? Ingat tak? Kita nak belajar kemahiran apa hari ni? Kemahiran panjang. Kemahiran panjang. Panjang itu soalan. Kemahiran mendengar dan bertutur. Memberi respon terhadap soalan. Jawapan. Soalan bercapah. Okey, memberi respon terhadap soalan bercapah. Okey, boleh ingat Okey, kita tengok buku teks muka surat 52. Okey, tengok buku teks muka surat 52. Unit 9 berhemah di jalan raya. Soal tajuk dia. Okey, tajuk dia ialah model di jalan raya. Model di jalan raya. Baik, kita tengok. Sikit sajalah ini. Siapa duk mute cikgu punya mikrofon ni? Dia boleh kontrol pula. Dia ada install dia punya tu lah tu. Ini sikit sajalah tata bahasa ini. Tata bahasa sikit je salin dalam buku tata bahasa ni, soalan bercapah. Okey, apa itu soalan bercapah? Kita tengok. Soalan bercapah ialah soalan yang memerlukan pelbagai jenis jawapan. Okey, dia boleh jadi banyak jawapan. Okey, jawapan dia macam-macam jenis. Tak semestinya satu jawapan saja. Kalau soalan bertumpu, satu jawapan saja. Contoh soalan dia, hari ini hari apa? Jadi satu je jawapan yang boleh diterima. Betul tak? Hari ini hari Selasa. Tapi kalau cikgu tanya, apakah warna ataupun pada pendapat kamu, warna apakah yang paling cantik? Contoh. Ada banyak. Ada banyak jawapan. Nanti Aina cakap warna biru. Yang Zakar cakap warna kuning. Contoh Ibi cakap warna hijau. Contoh. Jadi jawapan dia boleh jadi macam-macam jenis. Okey, itu soalan bercapah. Dan soalan bercapah juga soalan dia terdiri daripada aras rendah dan aras tinggi. Ada yang soalan yang susah. Ada soalan yang susah, ada soalan yang senang. Itu maksud aras rendah, aras tinggi. Kalau aras rendah ni soalan yang mudah lah, soalan yang senang. Kalau aras tinggi ni soalan yang kamu kena fikir lebih sikit. Dia lebih susah . Boleh faham tak apa maksud aras rendah, aras tinggi? Hebat. Pandai pun. Kebat. Kebat tu kemahiran berfikir aras tinggi. Itu kebat. Kalau kemahiran berfikir aras rendah, kebar. Kemahiran berfikir aras rendah, kebar. B-A-R. Okey. Kalau kebat aras tinggi, kebar aras rendah. Aras tinggi maksudnya susah. Kena fikir. Aras rendah tak payah fikir. Tengok terus boleh jawab.
Bukan tak payah fikir. Tetap kena fikir. Tapi dia senang lah. Lebih senang. Boleh faham? Boleh Dan soalan bercapa juga bersifat subjektif. Atau jawapan yang luas lah. Hampir sama macam memerlukan pelbagai jenis jawapan lah. Dia subjektif. Contoh, cikgu tanya. Macam tadi. Warna apa yang paling cantik? Ada orang cakap biru, ada orang cakap merah. Jadi ada orang kesukaan dia tak sama. Itu dipanggil subjektif. Ada orang dia suka warna merah sebab dia kata merah tu nampak cantik. Ada orang dia suka warna biru sebab dia kata biru cantik. Jadi jangan gaduh. Tahu apa maksud jangan bergaduh? Jangan gaduh sebab orang tu tak suka apa yang kita suka. Setiap orang tak sama. Betul tak? Betul. Macam cikgu. Cikgu suka botak Sebab apa cikgu suka botak? Sebab cikgu malas sikat rambut. Dan rambut cikgu pun sudah tak nak tumbuh rambut. Sudah botak. Jadi cikgu... Saya tak nak botak. Tengok. Yohang kata dia tak nak botak. Jadi cikgu tak boleh kata, tak nak botak tak cantik lah. Botak cantik. Tak boleh macam tu. Setiap orang tak sama. Faham tak? Jadi kalau ada orang botak, kamu jangan kata, botak tak cantik lah. Kalau ada orang rambut panjang, rambut panjang tak cantik lah. Jadi setiap orang tak sama. Dia suka lain, kamu suka lain. Jadi jangan bergaduh sebab tu. Boleh faham? Ini soalan bercapah. Yang memerlukan macam-macam jenis jawapan. Dan kamu kena ingat, soalan bercapah ni dia ada aras rendah, ada aras tinggi. Okey? Itu soalan bercapah. Okey, kita tengok soalan bercapah yang ada dalam buku teks ni. Kita tengok contoh. Ini pun kamu kena salin Tapi salin apa? Kamu salin dia punya soalan. Dan kamu salin dia punya jawapan. Faham tak? Nanti cikgu tunjuk apa yang kamu kena salin. Sebab nak tunjuk kata ini ialah soalan bercapah. Ini contoh soalan bercapah. Boleh faham? Okey, kita tengok. Yang pertama. Soalan dia. Mengapakah Cikgu Suria meminta kita melihat model jalan raya ini? Okey, soalan dia. Mengapakah Cikgu Suria meminta kita melihat model jalan raya ini? Itu soalan dia. Ini soalan bercapah. Boleh faham? Boleh faham tak? Nak kenal soalan bercapah senang je. Tengok kata tanya dia. Tengok kata tanya dia. Apa tadi? Tak dengar. Kata tanya itu mengapa? Ya, pandai. Mengapa? Mengapa ni contoh soalan bercapah. Kalau soalan bertumpu, dia senang aja. Jawapan dia pendek-pendek. Contoh soalan dia, apa? Siapa? Di mana? Bila? Berapa? Itu soalan bertumpu. Kata tanya dia, jawapan dia simple. Contoh, siapa? Lelaki itu ayah saya. Itu soalan bertumpu. Berapa? Kamu beli nasi lemak itu berapa? Saya beli nasi lemak itu 1 bungkus sahaja. Ataupun berapa ringgit? Bagi tahu berapa harga dia. Itu saja. Ringgit. Jadi jawapan dia pendek. Betul tak? Lagi apa? Di mana? Rumah kamu di mana? Rumah saya di Taman Kasturi. Contoh. Jawapan pendek. Itu soalan bertumpu. Boleh faham? Tapi kalau mengapa? Mengapa ni kamu kena bagi reason. Kamu kena bagi alasan. Kerana. Kamu kena bagi sebab. Kerana. Pandai pun. Jadi dia soalan bercapah. Okey, kita tengok jawapan dia. Cikgu Suria meminta kita melihat model jalan raya ini supaya kita dapat belajar tentang keselamatan jalan raya. Itu soalan dia. Itu soalan dia pula. Itu jawapan dia. Jadi nak jawab dia, jangan lupa potong mengapakah. Tahu apa maksud potong mengapakah? Tahu. Jangan salin balik kata tanya. Jangan salin balik kata tanya. Ingat itu. Sangat penting ni. Jangan salin balik kata tanya. Kalau kata tanya dia dekat depan, adakah? Kalau kata tanya dia di belakang, tak adakah? Ini kita dah belajar. Betul tak?
Cikgu harap kamu masih ingat. Okey, potong mengapakah salin balik. Cikgu Surya meminta kita melihat model jalan raya ini. Salin balik yang tu. Dan kita tambah supaya ke, kerana ke, agar ke. Okey. Kita dapat belajar tentang keselamatan jalan raya. Okey, itu contoh dia. Jadi yang ni nanti salin dalam buku tata bahasa. Faham? Selepas kamu salin yang ni, cikgu tunjuk semula. Ni, selepas kamu salin ni dalam buku tata bahasa, kamu salin ni sebagai contoh soalan ataupun soalan bercapah. Contoh soalan bercapah dan contoh respon dia atau jawapan dia. Boleh? Okey, jadi faham tak macam mana cara nak jawab soalan bercapah? Faham Ada di Google Classroom tak? Ada. Ya, cikgu letak dekat Google Classroom. Jangan risau. Semua cikgu letak dekat Google Classroom. Kamu kena rajin-rajin tengok. Cikgu share semua bahan yang cikgu ajar. Cikgu share semua bahan yang cikgu ajar. Cikgu letak di Google Classroom. Kamu jangan risau. Okay, siapa yang tiba-tiba internet dia tak okey ke, bateri telefon dia habis ke kan, tak dapat join Google Meet, dia tengok terus nanti dekat Google Classroom. Jangan risau. Kalau tak ada dekat Google Classroom, cepat-cepat WhatsApp cikgu. Manalah tahu kod-kod cikgu tersalah letak ke. Okey. Jadi jangan diam lah. Tengok tak ada dekat Google Classroom, kamu pun diam. Jangan diam. Okey, kena tanya. Okey, jadi hari ni kita nak tengok macam mana cara nak bagi respon terhadap soalan bercapah. Kita tengok dialog ni. Okey, siapa nak cuba lakonkan? Okey, aktiviti simulasi tu maksudnya lakonkan lah. Okey. Siapa nak baca yang ni? Yang ni senang, dah ada jawapan. Kan? Siapa nak lakonkan? Okey, yang Zekai jadi yang sebelah mana? Sebelah kanan ke sebelah kiri? Saya kanan lah. Okey, kanan. Yang kiri siapa nak jadi yang kiri? Lelaki, murid lelaki kiri. Siapa tu? Siapa angkat tu? Adam. Okey, Adam. Adam angkat tadi? Adam Bukan Adam. Okey, yang Zekai yang ni, yang seorang lagi siapa tadi? Okey, Aina. Okey, Aina. Aina mula dahulu. Okey, Aina mula dulu. Tanya soalan. Mengapakah? Mengapakah Cikgu Surya meminta kita melihat model jalan raya ini? Cikgu Surya meminta kita melihat model jalan raya ini supaya kita dapat belajar tentang keselamatan jalan raya. Okey. Bagaimanakah model ini dapat membantu kita? Model ini menunjukkan keadaan jalan raya dan peraturan yang perlu kita patuhi. Okey, terima kasih Yon Zekai dan juga Aina. Seterusnya yang dekat bawah tu. Mengapakah pemandu kenderaan perlu berhati-hati di jalan raya? Okey, itu soalan dia. Betul tak? Mengapakah pemandu kenderaan perlu berhati-hati di jalan raya? Okey, itu soalan dia. Okey, pada pendapat kamu lah. Bila dapat soalan macam ni, dia tanya mengapa pemandu kenderaan perlu berhati-hati di jalan raya, kamu nak jawab apa? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Mengapakah pemandu kenderaan perlu berhati-hati di jalan raya? Nak jawab apa? Siapa nak cuba? Cepat. Okey, Yang Zekai. Okeylah, saya cubalah. Cuba. Okey. Salah tak apa. Okey, pemandu kenderaan perlu berhati-hati di jalan raya kerana sangat bahaya. Kerana jalan raya sangat bahaya. Okey, itu jawapan Yang Zekai. Okey, yang lain? Terima kasih Yang Zekai.
Yang lain? Kenapa? Mengapa pemandu kenderaan perlu berhati-hati di jalan raya? Yon Zekai cakap kerana jalan raya sangat berbahaya. Okey, jawapan yang lain? Kawan-kawan yang lain? Nanti ada kemalangan. Jawablah betul-betul. Jawab dengan lengkap. Macam mana cara jawab dengan lengkap? Tadi cikgu dah ajar. Pemandu Kenderaan perlu berhati-hati di jalan raya kerana ingat, kalau mengapa tak semestinya kerana. Boleh juga guna supaya, boleh juga guna agar, boleh juga guna untuk. Okey, dia boleh guna perkataan suka. S-U-K-A, suka supaya, U untuk, K kerana, A agar. Okey, kalau soalan mengapakah. Tak semestinya kerana je. Okey. Sekali lagi, Aina. Mengapakah pemandu kenderaan perlu berhati-hati di jalan raya? pemandu kenderaan perlu berhati-hati di jalan raya agar tidak berlaku kemalangan. Itu jawapan Aina. Dia kata kena berhati-hati sebab apa? Kerana supaya agar tidak berlaku kemalangan. Itu jawapan Aina. Okey, terima kasih Aina. Kawan yang lain? Ada lagi tak jawapan lain? Cepat. Ingat, soalan bercapah jawapan dia banyak. Berhati-hati di jalan raya supaya Supaya apa, Adam? Kenapa kena berhati-hati di jalan raya? Selain daripada yang kamu cakap tadi tu. Cuba. Salah tak apa, jangan risau. pemandu kenderaan perlu berhati-hati di jalan raya supaya tidak Tidak apa? Supaya tidak apa? tidak Tidak apa, Adam? Tersangkut dah kat situ. Siapa lagi nak cuba selain daripada tu? Tak ada? Adam, Aina dengan yang Zekai je. Yang lain tak nak cuba? Tak ada? Okey. Siapa tadi tu angkat tangan? Tak sempat je aku tengok. Okey, kita tengok soalan dia. Mengapakah pemandu kenderaan perlu berhati-hati di jalan raya? Kena potong apa? mengapakah Okey, nak jawab soalan ni kita potong mengapakah. Salin balik. Pemandu kenderaan perlu berhati-hati di jalan raya supaya tidak berlaku kemalangan. Jawapan Yon Zekai dengan jawapan Aina tadi tak ada salah pun. Betul je. Okey. Yon Zekai cakap tadi kerana jalan raya tu sangat berbahaya, tempat berbahaya. Betul? Tak salah. Cikgu tak kata salah. Okay, jawapan tu boleh diterima. Okey. Dan Aina tadi ada cakap supaya agar tidak berlaku kemalangan. Hampir tepat, tak ada masalah. Betul je. Okey, ingat jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Tahu apa maksud berlumba? Tahu apa itu berlumba? Race. Tahu. Race. Tahu race? Itu berjalan. No. Race. Lumba. Race. R-A-C-E. Pisai. Pisai. Tahu?
Bisai, contoh bisai. Siapa sampai dulu dia dapat nombor 1. Faham? Siapa paling laju lah. Jalan raya bukan tempat tu. Kalau nak lumba, nak race, pergi track. Masuk track. Lumba dekat track. Apa itu track? Track itu track loh. Tempat untuk berlumba. Kalau di Malaysia ada Lita Sepang. Okay. F1 Sepang tu. Tempat untuk lumba kereta, lumba motosikal tu. Okay. Itu tempat untuk berlumba. Jalan raya jangan berlumba. Sebab apa? Jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Sebab jalan raya dia jalan yang tak sesuai untuk berlumba. Okay. Sebab apa? Kalau dia langgar orang lain, bukan setakat dia yang mati, orang lain pun mati. Faham? Mati lu. Ya, mati. Jangan main-main. Okay. Mati. Okay. Jadi ingat, cara nak jawab dia begitu. Okay, kita tengok soalan satu lagi. Bagaimanakah kamu melintas jalan raya dengan selamatnya? Macam mana? Dia tanya bagaimana kamu melintas jalan raya. Melintas zebra itu. Macam mana nak jawab? Cuba. Melintas jalan raya dengan selamatnya. Menggunakan melintas jalan. Sekali lagi. Menggunakan zebra apa? Zebra line. Okay, zebra line tu dalam bahasa Melayu apa? Tak tahu. Lintasan belang. Okay, nama dia dalam bahasa Melayu ialah lintasan belang. Boleh? Boleh. Lintasan belang. B-E-L-A-N-G lang. Belang. Lintasan belang. Itu zebra line. Okay, lintasan belang. Selain daripada lintasan belang, apa lagi yang kita boleh guna untuk lintas jalan raya? Kita boleh guna apa? Baik, cuba tengok dalam gambar tu. Ada apa tu? Traffic light. No. Tu dalam gambar. Cuba tengok dalam gambar. Itu Apa nama tu? Jantai. Siapa jawab tadi tu? Aina. Cikgu ada dengar tadi ada orang sebut. Cikgu tak tahu siapa. Jantas. Jejantas. Tahu apa itu jejantas? Ni. Yang naik tangga, lepas tu dekat atas tu boleh berjalan, lepas tu turun tangga balik. Nanti kereta punya tayar bom pecah. Tayar pom pecah? Kereta kat bawah, dia kat atas. 那个是给人走的，不是给车走的。 Okey, boleh? Oh. Okey, kalau soalan macam ni, nak jawab macam mana? Potong apa? Potong bagaimanakah? Okey, pandai. Potong bagaimanakah? Cuba tengok soalan ni. Dia ada guna kamu. Jadi kamu nak tukar dengan apa? Saya. Okey, saya menggunakan jejantas ataupun lintasan belang untuk melintas jalan raya dengan selamatnya. Ataupun kamu juga boleh jawab macam ni. Saya melintas jalan raya dengan selamatnya dengan menggunakan jejantas atau lintasan belang. Ini cara jawab. Jawab macam ni boleh. Jawab macam ni pun boleh. Sama saja. Cuma beza dia kedudukan dia. Nampak tak? Yang ni dia cakap jawapan dulu. Yang ni dia salin balik daripada soalan. Cikgu selalu ajar salin balik daripada soalan. Supaya kamu tidak cuai. Okey? Supaya kamu tidak cuai. Tapi kalau kamu nak buat macam ni pun boleh. Cikgu tak kata salah. Faham? Nanti try mati. Nanti kalau kamu cuai dalam peperiksaan, salah. Hilang markah. Okey? Tapi yang penting kamu belajar bukan untuk peperiksaan. Kamu belajar untuk kamu faham dan tahu guna. Terutamanya bahasa Melayu dengan baik. Okey? Supaya nanti bila kamu berada di luar, kamu dapat gunakan bahasa Melayu dengan baik.
Boleh? Faham? Boleh faham. Okey, bagus. Kalau faham, untuk buku teks, itu saja. Jadi, kita nak buat rumusan apa yang kita belajar hari ni. Kita belajar apa? Kita belajar apa tadi? Sekejap kita Kita belajar apa tadi? kita belajar memberikan respon terhadap soalan bercapah. Okey, memberikan respon terhadap soalan bercapah. Itu yang kita belajar hari ni. Jadi cikgu harap lepas ni semua orang dapat memberi respons terhadap soalan bercapah. Okey, jangan bila cikgu tanya semua senyap je. Kena aktif sikit. Okey, boleh? Lek. Lag. Okey, kita tengok buku aktiviti Seterusnya kita tengok buku aktiviti. Tengok muka surat 54. Tengok buku aktiviti muka surat 54. Marilah kita memberikan respon terhadap soalan bercapah. Cikgu, Ya? Isnin meh? Silap. Cuai ya? Aduh, cuai ni tengok ni. Cuai cikgu, cuai. Cikgu sendiri pun cuai. Okey, sekejap sekejap. Sekejap, cikgu betulkan. Ayo, macam mana boleh jadi hari Selasa. Senin? Hari ni sudah hari Selasa. Ayo. Okey. Sekejap sekejap. Okey, sudah betulkan. Okey, nampak slide tak? Nampak. Okey, sudah betul Selasa 6 Julai. Okey, dah betul Betul. Ada lagi yang tak betul tak? Kalau tak betul bagi tahu Cikgu takut nanti kawan kamu dia salin je, dia tak tengok, dia tak fikir pun. Cikgu takut yang tu yang tampak tu baguslah tanda dia peka. Peka ke peka? Peka ke peka? Tahu apa itu peka? Peka. 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 Peka ni bahasa Inggeris panggil alert. Alert. Tahu apa itu alert? Tak tahu. Yohang tak tahu? Tak tahu. Dia sentiasa sentiasa prihatin. Dia nampak apa yang orang buat betul atau salah. Tu dia maksudnya dia peka lah, dia nampak. Okey. Dia sentiasa memberi perhatian. Dia tengok dengan teliti. Itu maksud peka. Saya mahu pergi ke tandas. Boleh. Oh. Okey, jadi cikgu nak seorang baca. Siapa nak baca? Untuk Selvam. Seorang jadi Selvam. Saya. Okey, Yuhang jadi Selvam. Siapa nak jadi Mefong? Mefong. Siapa mau Mefong? Siapa Mefong? Siapa nak jadi Mefong? Tak ada Mefong. Tak ada Mefong. Okey, Adam. Adam jadi Mefong. Okey, Adam dan Yohang boleh mula. Selvam dulu. Cikgu, Lim Ming Hong mute saya. Lim Ming Hong kenapa mute orang ni? Jangan main-main. Okey, go. Yohang. Mengapakah kita perlu berwaspada ketika membonceng motosikal? Okey. Adam. Kita perlu berwaspada semasa membonceng motosikal supaya kita tidak terjatuh di jalan raya. Okey, Selvam. Bagaimanakah kita membonceng motosikal dengan selamatnya? Wah, macam nak tidur je kamu baca. Okey, Adam. Boleh jawab tak?
Kita membonceng motosikal dengan selamatnya kerana Kerana ke? Bagaimanakah? Ha. Kerana Boleh jawab tak? Bagaimanakah kita membonceng motosikal dengan selamatnya? Apa maksud membonceng? Tahu apa itu membonceng? tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Membonceng tu orang yang duduk di belakang. Membuci. Nampak tak dalam gambar tu? Ah. Dora gambar itu. Kalau membonceng duduk di belakang. Kalau yang dekat depan kita panggil menunggang. Boleh? Depan menunggang, belakang membonceng. Oh. Boleh? Pernah dengar orang cakap menunggang motosikal? Menunggang motosikal orang yang memandu ataupun membawa motosikal tu. Memandu untuk kereta. Boleh? Kalau motosikal menunggang. Orang yang membawa motosikal ni. Orang yang menumpang ataupun orang yang duduk di belakang kita panggil membonceng. Boleh faham? Siapa tak faham lagi? Membonceng tu apa? Membonceng maksudnya orang yang duduk di belakang. Orang yang menumpang. Kalau kereta kita panggil penumpang. Kalau naik motosikal kita panggil membonceng. Boleh faham? Okey, cuba tengok dalam gambar ni. Dekat sini orang yang membonceng ni dia buat apa? Orang ni yang lagi satu ni dia membonceng, dia buat apa? Apa yang dia buat? Apa beza ini dan ini? Cuba tengok apa beza dia? Nombor 1 tak ada helmet. Nombor 1 tak ada helmet. Nombor 2? Nombor 2 ada helmet. Ada pakai topi keledar. Nombor 1 tangan dia macam mana? Nombor 1 tangan pergi ke lunki. Tangan dia tak pegang ataupun tak peluk ayah dia, betul tak? Yang kedua ni Ada ada pegang, ada peluk ayah dia. Betul? Jadi bagaimanakah kita membonceng motosikal dengan selamatnya? Siapa boleh tolong Adam? Helmet. Okey, yang Zekai. Saya try. Okey, tak ada masalah. Kita membonceng motosikal dengan selamatnya supaya tidak Okey, ada Yon Zekai. Soalan ni dia tanya bagaimana. Maksudnya how. Okey, bagaimanakah cara kamu membonceng motosikal dengan selamat? Jadi kamu kena mula dengan lah. Biasanya kita mula dengan. Okey, jadi kita membonceng motosikal dengan selamatnya dengan dengan apa? Dengan tidak Okey, Aina nak tolong ke? Okey. Kita membonceng motosikal dengan selamatnya dengan memakai helmet dan Helmet bahasa Inggeris. Bahasa Melayu apa? topi keledar. Dengan memakai topi keledar. Okey, boleh? Faham? Okey. Okey. Kita tengok nombor 1. Nampak tu? 1 pakai topi keledar, 1 tak pakai topi keledar. Topi keledar. Boleh? Okey. Yang kedua. Imran dan Junjie. Kita tulis dululah yang tu. Kita mestilah memakai topi keledar semasa membonceng motosikal. Ataupun kita membonceng motosikal dengan selamatnya dengan memakai topi keledar. Pun boleh, tak ada masalah. Okey? Itu cara dia.
Okey, yang kedua Imran dan Junje. Siapa nak baca? Saya. Okey, Aina jadi Imran. Boleh? Ha. Okey, Junje. Siapa nak jadi Junje? Yon Zekai. Okey, Yon Zekai jadi Junje. Okey, mula. Imran. Mengapakah kita dilarang menunggu bas sekolah di tepi jalan raya yang sibuk? Kita dilarang menunggu bas di tepi jalan raya yang sibuk kerana kita mungkin akan dilanggar oleh kendaraan. Bagaimanakah kita menunggu bas dengan selamatnya? Macam mana nak jawab? Bagaimanakah kita menunggu bas dengan selamatnya? Okey, cuba tengok gambar yang pertama. Gambar yang pertama, dia tunggu bas dekat mana? Dekat jalan raya. Dekat tepi jalan raya. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Nanti kena langgar. Nanti kena langgar bas, kena langgar kereta, kena langgar motosikal. Nanti dia Nanti dia apa? roti canai. Jadi roti canai. Sebab kena langgar dengan lori. Okey, jadi cara yang betul nak tunggu bas macam mana? Cuba tengok gambar satu lagi. Tunggu dekat Duduk di tunggu stesen. Tunggu ataupun duduk di perhentian bas ataupun bus stop. Okey, bus stop, perhentian bas. Stop. Boleh faham? Bukan Timothy stop, bus stop. Okey. Tunggu di perhentian bas. Jadi macam mana nak jawab dia? Kita menunggu bas dengan selamatnya. Dengan menunggu di bus stop. perhentian Bus stop. perhentian bas. Okay. Bahasa Melayu perhentian bas. Okey, tempat tu namanya perhentian bas. Jadi macam mana ayat dia? Okey, kita boleh tulis kita hendaklah menunggu bas di perhentian bas. Boleh juga jawab macam ni ataupun nak jawab macam lain yang kita belajar tadi tu, kita menunggu bas dengan selamatnya di perhentian bas. Dengan menunggu di perhentian bas. Boleh juga. Okey? Kita menunggu bas. Boleh. Okey, boleh. Okey. Dah screenshot? Tak ada. Ada. Kalau tak sempat screenshot, Nanti storan penuh. apa? Nanti storan penuh. Nanti storage penuh, betul. Jadi kalau tak nak screenshot, jangan risau. Boleh tengok dekat Google Classroom. Cikgu ada share nanti. Kalau sempat salin sekarang, salin sekarang. Tak payah nak tengok lagi. Tapi nanti, cikgu nak kamu tangkap gambar, kamu punya kerja ni letak dekat Google Classroom tau. Ataupun tak boleh Google Classroom, hantar dekat WhatsApp cikgu pun boleh. Faham? Sebagai bukti kamu dah buat. Sebab sekarang tak boleh hantar buku lagi. Sebab macam-macam lah. Kes COVID sekarang masih banyak. Kan? Di Gemencih saja pun sudah banyak kes. Sampai 100 lebih dah Gemencih. Corona apa yang Zekai? Saya 8%. Bateri. Okey. Kawan kamu bateri pun dah nak habis. Masa sekarang pun cikgu rasa dah sampai 1 jam. Okey, cikgu nak tanya. Itu saja yang kita belajar hari ini. Jadi sebelum kita bersurai, sebelum kita left kelas ni, ada nak tanya apa-apa yang tak faham? Tak ada. Okey, kalau tak ada itu saja, kita jumpa lagi esok. Esok ada BM kan? Esok ada BM. Okey, esok kita jumpa lagi. Jadi itu saja. Terima kasih kepada yang masuk kelas cikgu, yang belajar dengan rajin. Kita jumpa lagi esok. Bye. Jumpa lagi. Bye.
Oke, sama-sama. Halo. Bye. Halo. Bye bye. Bye.